yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah tidak akan mengadakan sebarang pertemuan dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hari ini. Menurut Istana Negara, ini kerana baginda ketika ini masih berada di Singapura. Portal Free Malaysia Today melaporkan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Ahmad Fadil Syamsuddin, terus menyifatkan dakwaan pertemuan tersebut sebagai berita palsu. Semalam bekas Setiausaha UMNO bahagian Bandar Tun Razak, Zaharin Muhammad Yassin mendakwa Perdana Menteri diperkenankan untuk menghadap Agong hari ini. Spekulasi PRU ke-15 semakin hampir bertambah hangat dengan laporan utusan Malaysia dan Sinar Harian yang mendakwa Ismail dijangka mempengerusikan mesyuarat bersama Ketua Polis Negara, Peguam Negara dan Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Ismail kini di bawah tekanan oleh partinya sendiri UMNO untuk membubarkan Parlimen bagi memberi laluan kepada PRU ke-15. Ketika ini Dewan Rakyat sedang bersidang dan kerajaan pimpinan Ismail dijadual membentangkan belanjawan bagi 2023 pada Jumaat ini. Utama, Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk mencadangkan pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum PRU. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata setiap pandangan yang dikemukakan parti-parti politik mengenai pembubaran tidak dapat mempengaruhi kuasa Perdana Menteri. Keputusan untuk pembubaran ini tak ada kena-mengena dengan parti-parti politik yang lain. Sebelum ini pun tak pernah dibincang secara terbuka macam ini tentang tarikh pembubaran Parlimen dan sebagainya. Dulu Perdana Menteri umum bubarlah Parlimen. Ya, mana ada parti-parti politik lain beri pandangan dan campur tangan dari segi pembubaran. Dulu tak pernah. Bukan setakat dulu perundingan perbincangan dengan parti lain. Dengan parti sendiri pun tak ada perbincangan. Dulu tak ada, ya. Kalau you ingat dulu tak ada. Tak pernah bercakap dalam media orang berbincang secara terbuka mengenai tarikh pilihan raya, tak pernah. Parti sendiri pun tak pernah, parti lain pun tak pernah. PM dia rasa wajar untuk bubar, dia bubar. Beliau berkata demikian selepas melancarkan aplikasi Idea Bina Negara IBN dan dialog anak muda bersama Perdana Menteri di UiTM Shah Alam hari ini. Sabtu lalu, Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memutuskan pembubaran Parlimen perlu diadakan dalam masa terdekat bagi membolehkan PRU 15 diadakan tahun ini. Setiausaha Agongnya Datuk Ahmad Maslan berkata, Perdana Menteri akan mempersembah cadangan tarikh pembubaran kepada YDPA selaras dengan Perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan. Sementara itu, semua ahli Parlimen Perikatan Nasional PN yang berada dalam Kabinet diminta bertegas menolak Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 diadakan tahun ini. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata tidak wajar ia diadakan. Perikutan monsun Timur Laut akan bermula tidak lama lagi. Menurutnya, kerajaan harus fokus kepada persiapan musim banjir selain tumpuan merancakkan ekonomi negara pasca pandemik. Jelas Presiden Bersatu itu, rakyat terbeban dengan kenaikan harga barang, kejatuhan nilai ringgit dan proses pemulihan negara yang perlahan. Tambahnya, semua isu itu mesti diselesaikan oleh kerajaan menerusi bajet 2023 yang akan dibentang 7 Oktober ini. Sehubungan itu, anggota jemaah menteri dari PN dan ahli parlimen dari perikatan tersebut telah diminta mengambil pendirian yang sama. Jumaat lalu, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO membuat ketetapan supaya PRU 15 diadakan pada tahun ini. Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 mengenai larangan ahli parlimen bertukar parti yang diluluskan Julai lalu akan berkuat kuasa mulai esok. Alhamdulillah, akta ini mendapat keberkenan Kebah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tarikh kuat kuasa pada 5 Oktober 2022 dan selaras dengan Seksyen 1/2 dan Seksyen 1/3 Akta A1663. Dan akta ini juga telah digazetkan pelaksanaan
baru sekejap tadi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurutnya, akta berkenaan akan menyebabkan ahli parlimen kehilangan kerusi jika memilih untuk melompat parti. Bagaimanapun katanya, pengecualian terhadap rang undang-undang berkenaan diberikan kepada ahli parlimen yang dipecat oleh parti. Ia juga terkecuali sekiranya parti yang diwakili dibubarkan dan dibatalkan pendaftaran. Mengulas mengenai pelaksanaan akta itu di peringkat negeri, beliau menjelaskan Perdana Menteri akan mengutus surat kepada semua negeri agar diselaras dan mengguna pakai akta yang telah digubal. Terdahulu, akta tersebut mendapat perkenaan yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos lalu dan diwartakan sebagai Akta E1663 pada 6 September. InsyaAllah kita akan ni Wak Mustar dia dah balas Wak Mustar. Sound clear, Sound clear. Okey, cantik. Telefon mahal Wak, telefon mahal 5,000 Wak. Kita mahal tahu Aduh, okey dah on. Wireless lagi. Okey, lagu khas untuk Wak Rusli Derani. Kita semua panggil Wak lah. Aku anak tani berdendang di senja sunyi, hidup sebatang kara merintih di awan merah. Ku dendangkan ini lagu dengan irama mendayu, mengenang ayah dan ibu yang jauh tinggalkan daku. Oh angin, dengarlah rintihanku, sampaikan pada ayah dan ibu, hidupku kini petani di lembah sawanan sunyi. Rumpun padiku indah menghibur hatiku yang gundah, bergoyang menari-nari, penghibur di kala sunyi. Oh angin, dengarlah rintihanku, sampaikan pada ayah dan ibu, hidupku kini petani di lembah sawanan sunyi. Rumpun padiku indah menghibur hatiku yang gundah, bergoyang menari-nari, penghibur di kala sunyi.
Okey, Rosli Darani. Terima kasih juga pada pemain gitar terbaik solonya. Tak cukup nafas. Sorry.